Okay tuan-tuan, boleh kita mulakan ni? Okay, kita ada lebih kurang dalam setengah jam lagi. InsyaAllah sebelum pukul 5 saya ingat sempat habis sebab slide tak banyak dah. Lebih kepada pendedahan. Kemudian untuk slide yang hari Jumaat, slide Jumaat ni lebih pandangan yang ada yang dalam ni. Tapi slide tu saya dah bagi, tuan-tuan boleh tengok lah. Cuma dia ada tambahan sikit kepada catagan yang EPAD. Tapi sebenarnya slide selepas ni tuan-tuan boleh lihat perjalanan program tu. Okay, kita mulakan tuan-tuan. Okey, seterusnya kita lihat pada slide yang berikutnya, iaitu panduan untuk pelaksanaan kajian. Macam mana kita nak buat pemerhatian dan juga merefleksi. Okey, ni tugas tuan-tuan yang pertama yang saya bagi tahu hari Jumaat hari tu. Okey, jadi sorry. Itulah short sendiri dia kata ni. Terima kasih Tuan Kayu. Okey. Kalau baik Tuan Kayu, kalau tak baik Tuan Kayu. Boleh Okey, pemerhatian. So, apa tuan-tuan perlu buat dalam template yang saya bagi. Ni ada template, nanti tuan-tuan buka template ni nanti tuan-tuan perlu buat catatan. Okey, contoh. Saya tak pasti nampak ke tak, tapi tak apa, saya tunjuk dulu. Okey, catatan pemerhatian oleh Guras. Ini adalah template yang ada dalam ni, tuan-tuan just fill in dalam. Okey, tuan-tuan fill in dalam template yang saya bagi ni. Berdasarkan pemerhatian, apa yang tuan-tuan boleh catatkan, sama ada markah pencapaian markah akademik, ataupun keadaan fizikal mental murid, ataupun prasarana yang berkaitan, ataupun sikap murid itu sendiri. Ini pemerhatian yang tuan-tuan boleh nyatakan kat situ. Sebab apa? Daripada pemerhatian ni lah kita nak timbulkan isu-isu yang berlaku tadi. Contoh prasarana, gadget, minda murid dan sebagainya. Kita buat catatan tu untuk apa? Tujuannya kita nak buat refleksi. Okey, lepas kita buat catatan pemerhatian, next page kat sini pula kita buat refleksi, iaitu catatan refleksi tentang mengapa berlaku yang macam tadi. Contohnya murid dalam keadaan yang tidak selesa, ataupun murid tidak memahami, ataupun murid tidak menghantar latihan yang kita bagi, ataupun sebahagian murid saja hantar. Data tu kita ada. Okay, contoh kelas kita ada 30 orang, 25 orang je hantar, ataupun yang hantar 15, lebih pada separuh tak hantar. Itu data. Kemudian kita refleksi. Okey, kemudian apa yang kita refleksi tuan-tuan, kita nyatakan kat bawah ni lah. Okey, template tapak tugasan tu. Refleksi kita berdasarkan pemerhatian yang kita buat. Okey, sama ada data dalam bentuk data, ataupun imbas kembali, ataupun kita buat refleksi atas apa yang mungkin telah menyebabkan berlakunya perkara yang diperhatikan pada pemerhatian kita tu. Okey, lepas kita buat refleksi pada diri kita atau pada apa yang kita perhatikan, barulah kita kena pasti punca. Okay, kita kena terus kena pasti. Kenapa kita kena pasti punca? Sebab kita nak masuk step berikutnya. Step berikutnya ialah kita nak buat perancangan. Okay, kita kena pasti. Jadi itu adalah tugasan yang pertama yang tuan-tuan perlu buat. Dan tugasan itu nanti kita kena buat berserta dengan tugasan 2. Okay, tugasan 2. Tugasan 1 buat pemerhatian, tugasan 2 buat refleksi. Okey, kemudian tugasan 1 dan 2 ini nanti tuan-tuan kena bentangkan mengikut timeline yang saya akan sebut kejap lagi. Bila timeline tu ada tuan-tuan. Okey, bagi yang taklimat masa baru ni saya dah sebutkan. Tak apa, slide depan ni ada. Okey, seterusnya. Kemudian semasa kita buat pemerhatian dan juga refleksi, kita kena perhatian juga isu yang berlaku tadi. Kenapa itu berlaku? Kenapa tuan-tuan? Sebab apa? Kita nak tengok objektif. Ini soalan ditanya kat sini. Bolehkah anda mula kajian dengan menentukan objektif kajian tanpa buat pemerhatian terlebih dahulu? Agak-agaknya boleh tak? Bolehkah kita, cikgu, anda dan saya, buat kajian tindakan dengan buat objektif? Buat objektif kajian, objektif adalah hendak memastikan apa-apa murid mencapai, murid faham, tanpa buat pemerhatian terlebih dahulu. Boleh tak boleh tuan-tuan? Jawapan ni adalah, jawapan ni boleh tak boleh? Tak boleh. Terima kasih Ujian. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Agak-agak kenapa tak boleh? Siapa jawab? Kenapa tak boleh? Ya, betul cikgu. Tahniah cikgu Jana, faham. Dan harap tuan-tuan pun faham. Objektif mesti merujuk pada pemerhatian kita dan juga refleksi kita. Tu
betul tu jangan kita buat kajian tindakan. Kalau tak, baik kita buat kajian penyidikan je. Contoh macam Cikgu Aisyah kata tadi, SB bagi tajuk kan. SB sebab dia nampak isu tu, kita mula masuk masa daftar dulu, saya sendiri pun. Tapi kebetulan masa saya mohon tu memang saya nak tajuk tu. Tapi SB kata tak nak tajuk ni. Contoh kan, mesti ada pengalaman macam tu. Sebab apa? SB dia dah nampak isu lebih besar, kita nampak isu kecil je. Sebab tu pula dia akan bagi tajuk yang lebih besar. Tapi kajian tindakan, tajuk tu kita nampak ni budak tak faham, kita nak ajar ni, kita dah buat macam-macam habis ring dah orang kata, tapi kok tu juga tak faham. So kita dah reflect, maka kita pun cuba rancang. Sebab itulah objektif yang kita nak buat mesti merujuk kepada pemerhatian yang mula-mula kita buat tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena senaraikan pemerhatian tu dengan jelas, refleksi dengan jelas, supaya step berikutnya iaitu merancang objektif dapat dibuat dengan baik. Okey, soalan yang terakhir, bolehkah anda menentukan objektif? Untuk objektif tu satu objektif ataupun lebih dari satu objektif? Minimum 3. Oh, minimum 3. Minimum 3. Kenapa 3 tuan-tuan? Kenapa 3? Supaya objektif dia lebih more deeper. Yang pertama, objektif bersifat umum, biasanya umum. Okey, yang kedua lebih mendalam, yang ketiga lebih dalam. Dia cukup 3 tu minimum tu dah, kita dah boleh hantar buat jurnal tuan. Tapi kalau satu objektif dah capai, boleh buat satu jurnal. 3 objektif dah capai, boleh 3 jurnal. 3 lah. Maksudnya sebab tu dia nak minimum 3. Tapi kalau tuan tak jumpa lah, saya nampak satu je objektif, tuan-tuan pecahkan. Nanti kita tengok contoh kajian-kajian lain. Kita tengok contoh lain. Mungkin sekarang ni tak nampak sebab kita tak nampak sampel contoh kajian. Sebenarnya banyak tuan-tuan ni, tarik je kajian tindakan di internet, pakcik Google tu. Pakcik Google, tarik tajuk kajian tindakan, subjek kita. Banyak tuan-tuan sebenarnya. Okey, seterusnya, bolehkah kita menentukan kajian tindakan tanpa membuat refleksi dahulu? Sama macam tadi, jawapannya tak boleh. Sebab dia merujuk objektif kepada pemerhatian dan juga refleksi. Okey. Kemudian step yang berikutnya adalah tugasan yang ketiga. Tugasan ketiga adalah merancang, melaksanakan tindakan dan juga kita buat step-step yang berikutnya. Itu tugasan 3 lah. Nanti kita akan tengok. Okey, so apa yang kita buat merancang? Berdasarkan refleksi, rancang apa yang perlu dilaksanakan untuk mencari jalan penyelesaian. Tetapkan objektif atau matlamat dihasratkan. Tetapkan metodologi atau kaedah cara nak uji tu. Sama ada soal selidik dan sebagainya. Okey, kita tetapkan kat situ. Okey, terima kasih Tuan Bizam. Okey, kita tetapkan situ supaya kita nampak dengan lebih jelas. Kemudian melaksanakan tindakan. Okey, berdasarkan pada perancangan, kita laksanakan tindakan kita pula mengikut yang kita dah tetapkan semasa kita melaksanakan tindakan. Jadi intervensi yang kedudukan sama ada kita guna kaedah projek, kaedah perbahasan, kaedah pementasan. Ini contoh-contoh kita boleh gunakan apa-apa juga intervensi yang kita boleh. Tak mestinya guna yang ini saja. Yang kita rasa sesuai, kita gunalah. Okey. Kemudian contoh metodologi mengumpul data pun sama. Tuan-tuan boleh guna kumpul data secara ujian ataupun secara rakaman. Okey, mungkin yang PDPR terpaksa guna kaedah rakaman. Soal sidik secara rakaman mungkin. Tapi yang ujian yang boleh bersemuka, kita bagi kertas. Soalan ujian pra, ujian pos. Soal selidik, instrumen soal sidik ataupun temu bual, ataupun apa-apa kaedah menggunakan dokumen. Okey, soalan yang terakhirnya, apakah asas kepada perancangan dalam kajian tindakan? Apakah input yang paling penting peringkat merancang? Okey, asas pada kajian tindakan apa tadi tuan-tuan? Yang 4 itulah tadi asas dia. Ingat tu je, 4 asas. Tapi kitaran lengkap 4 tambah 2. Cikgu boleh cerita balik, boleh cakap kat kawan-kawan. Boleh buat ladak pula. Buat PSC, dapat point. Satu PSC 5 markah. Tu saya nak ajar nanti macam mana dapat 42 mata kredit dengan buat satu kajian tindakan je. Contoh. Tapi kalau tuan-tuan nak terlibat lain pun tak ada masalah. Ni saya cuma share saja tuan-tuan. Okey, apakah input yang paling penting peringkat merancang? Merancang apa paling penting? Tadilah objektif. Bila merancang mesti tetapkan objektif. Dan objektif tu mesti kita tetapkan. Tetapkan maksudnya tak boleh berubah-ubah. Sebab tu kajian ni, bila kita ada tetap objektif kita, waima apa pun datang, kita boleh stand kita punya pendekatan. Sebab apa? Kita nak uji sampel yang kecil. Tapi kaedah pendidikan dia tak boleh, dia berubah objektif tu.
Datang sampel tengok macam contoh tadi outlier. Sampling kita dah buat keluar data tak normal. Sudah. Outlier pula keluar satu, lain semua dah berkadar terus. Tapi ada outlier pula. Macam mana? Takkan nak abaikan. Dia pula masuk kiraan formula dia bla 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 bla. Dah kita pun pening. Kan? Itu kalau level atas ni. Okey, seterusnya, apakah asas tindakan kepada tindakan kajian tindakan? Apakah itu paling penting di peringkat kajian tindakan? Ini pun dah sebut tadi. Asas kepada tindakan ialah apa ni tuan-tuan? Mesti adalah intervensi. Kalau tak ada intervensi, macam mana kita nak bertindak? Tuan-tuan dah rancang objektif tadi. Soalan tadi, tuan-tuan jelas. Perancangan asas dia mesti ada objektif. Bila kita dah merancang, ada objektif, kita tahulah nak laksanakan tindakan. Asas tindakan apa pula? Mestilah kepada projek kita nak buat tadi, intervensi. Itulah asas dia. So bila kita dah ada projek ke, nak buat perbahasan, pementasan, buat ABM ke, kaunseling ke, motivasi ke, itulah asas kepada tindakan, itu intervensi. Projek kita laksanakan. Okey, apakah input yang paling penting dalam peringkat tindakan? Input dia apa? Input dia ialah input. Apa maksud input je? Apa beza input dengan output? Output ni yang kita keluarkan. Input ni yang penting di peringkat tindakan. Dia punya data dia cikgu. Data itulah yang penting. Data yang cikgu kumpul daripada projek cikgu buat tadi. Data intervensi cikgu tadi. Murid faham ke tak? Murid buat ke tak? Data itulah adalah penting di peringkat tindakan. Okey, sikit tak jauh dah, tak banyak cikgu sebenarnya. Okey, kemudian masuk kitaran kedua ni, maksudnya lepas kita dah melaksanakan tindakan, kita buat refleksi semula. Sebab apa? Kita nak tengok cukup tak tercapai tak objektif 3 tadi. Okey, berdasarkan data kita tadi, kita buat pemerhatian semula, kena pasti objektif tadi tercapai ataupun tidak. Sekiranya telah tercapai, maka kajian tindakan kita telah berjaya, alhamdulillah, dan boleh kekalkan intervensi itu tanpa ubah. Sekiranya tidak tercapai, ulang balik proses kita satu tadi dan langkah seterusnya kita capai. Macam saya tadilah saya sebut, saya buat mula guna akronim tak lepas. Saya guna mnemonik hampir penuh, dan walaupun peringkat awal tu tak 100% faham, tapi bila saya test untuk sampel yang berikutnya, alhamdulillah dia dah lengkap dah semua. Mana pelajar tu dah faham konsep asas tu. Satu lagi saya nak ulang pada cikgu, nak ingatkan cikgu, kajian tindakan ni bukan melahirkan pelajar A cikgu. Jangan salah faham. Saya pernah ditanya oleh, ketika saya jadi moderator Simposium Kajian Tindakan Negeri Pahang tahun 2011 di JPN. Okay, saya jadi moderator. Lepas saya jadi moderator, saya pembentang. Saya ditanya oleh seorang yang level tinggi lah di jabatan. Lepas saya bentang kajian tindakan saya tadilah, yang guna akronim tadi, dan saya ramu cas. Kata pegawai tadi tanya, okey Cikgu Azir nak tanya, dengan kaedah cikgu buat ni, berapa orang lahir pelajar A? Soalan tu ada kolerasi tak kat cikgu? Kaedah kajian tindakan ni kita buat untuk semua tajuk ke? Tak, satu tajuk je. Malah start topik. Soalan ditanya begitu, saya nak jawab, sekarang saya kata tak faham pula kan. Orangnya berjawatan besar. Maka saya pun terpaksalah pusing jawapan tu supaya akhirnya keluar juga A. Tapi sebelum keluar A tu saya sebut dulu, untuk makluman tuan, kajian tindakan ini, tak naklah nampak dia tu tak cerdik tanya soalan, tapi kita cerita supaya macam tu, dia pun jelas. Maka kajian tindakan ni tuan-tuan bukan untuk lahir pelajar A, tapi pelajar faham konsep yang kita nak terangkan tu. Jangan kita, maka kita kena jelas kat situ. Nanti cikgu-cikgu kat sekolah bila tanya, kau buat kajian tindakan, budak dapat A ke? Mana soalan tu kurang jelas. Jadi kita kena fahamkan balik. Sebenarnya kajian tindakan untuk mempertingkatkan amalan kita pada skop konsep kita itu. Tapi bila kita dah banyak buat kajian tindakan, maka insya-Allah boleh lahir pelajar. Itu jawapan saya pada orang yang bertanya saya. Insya-Allah, sebab saya dah buktikan. Dengan kaedah saya buat tadi, saya melahirkan banyak inovasi. Tapi inovasi itu saya buat kajian untuk setakat 3 saja. Sebab saya nak fokus pada bidang lain pula. Tapi alhamdulillah, beberapa kaedah mnemonik, akronim, intervensi kita ajar tadi, budak dapat A. Tapi bukan dengan tajuk kajian tu, tapi tajuk-tajuk lain, sebab dia melengkapi semua sekali. Okey, seterusnya tuan-tuan, untuk merefleksi. Jadi berdasarkan pemerhatian data, imbas kembali, refleksi balik apa yang menyebabkan kajian kita tadi berjaya. Kenapa masih ada isu lagi tak?
Okey, kalau dah tak ada, objektif dah tercapai, maka kita berjaya, maka kita pun tak perlulah buat kajian yang seterusnya. Tak perlu gelung yang seterusnya. Cukup kajian kita setakat itu. Berhenti di situ. Cukup satu kajian. Tapi kalau kita rasa nak buat kajian lain, kita tambahlah tajuk lain pula supaya kajian kita saya sepelbagai. Macam tadi saya cukup sampai 2 gelung saja. Saya buat 1 gelung, saya tak puas hati. Saya masuk gelung kedua, alhamdulillah. Tapi saya guna sampel yang sekolah lain, alhamdulillah berjaya. Maksudnya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, yang kita kena kawal. Macam kuasai eksperimen, kita tak kawal semua. Tapi true eksperimen, kena kontrol semua. Itu saya respect Dr. Tan. Dia boleh kontrol semua pun boleh ubah. Memang hebat lah. Suka kontrol. Suka kontrol. Suka kontrol sesuai dengan watak kaunselor boleh kontrol semua. Okey. Kemudian seterusnya, mengapa perlu buat pemerhatian kali kedua, refleksi kali kedua? Sebagaimana saya sebut tadi, kita nak mengesahkan intervensi kita, kita berjaya buat dan kita faham, kita bersyukur. Itu tujuan yang utama dia. Okey tuan-tuan, ini adalah rumusan sebenarnya. Rumusan yang paling asas kitaran dia saya dah sebut tadi, 4 tambah 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ataupun A, B, C, D, A, B. Itulah level yang kita kena buat minimum. Tapi kalau nak masuk kitaran 2, silakan. Nak masuk kitaran seterusnya, silakan. Tapi asasnya mesti 4 tambah 2. Ataupun A, B, C, D, A, B. Okey, boleh tuan-tuan jadi saya harap yang dalam bengkel kali ni kita cukup level A, B, C, D, A, B saja. Tapi kalau tuan-tuan nak buat level seterusnya, nanti kita tengoklah kalau kita boleh cukup masa. Sebab kita bekerja dengan masa tuan-tuan. Okey, ini adalah contoh kajian yang diberikan oleh EPRD sebagai contoh. Dia mengenalkan tajuk. Okey, tajuk pemupukan kemahiran berfikir aras tinggi ni kebat dalam pembelajaran algebra. Simple je. Apa dia punya intervensi dia? Kebat dalam algebra. Memupuk kebat dalam algebra. So pendekatan macam mana? Dia adalah hurai-hurai ni tu. Maka dia pun buatlah dalam abad 21 ini pelbagai perubahan dapat berlaku. Ni kita punya intro kita, pendahuluan, huraian kita. Jadi ceritakan. Jadi ayat itu simple je. Dia tak adalah terlalu tinggi arasnya. Okey, jadi kata pemupukan yang last sekali ayatnya, pemupukan kemahiran aras tinggi tersebut akan dapat menjemakan kemahiran murid yang lebih cemerlang dan mampu mendorong minat mereka untuk mempelajari matematik dengan lebih yakin di masa akan datang. Sebab apa? Sebab dia memupuk kemahiran berfikir. Ini contoh. Tuan-tuan boleh dapatkan di internet banyak. Kalau boleh ambil yang terbitan jurnal yang diterbitkan oleh contohnya EPRD. Okey, BPSM, BPSH. Ada kajian. Kalau tingkatan 6 BPSH ada contoh. Dalam slide Haji Mat itu saya ada bagi contoh. Okey. Ni pola-pola penulisan ni saya tak fokus kat sini lah. Tuan-tuan lebih pada bincang saja atau pembacaan saja. Ini dia merujuk pada perbandingan kajian tindakan dan kajian pendidikan. Inilah yang saya nak highlight pada sini. Ni kita dah masuk antara slide-slide akhir dah. Tak banyak dah tuan-tuan ni. Kepada yang baru dapat hadiah ni, yang terdapat pada hari Jumaat, ini adalah antara slide yang akhir kita. Yang pertama tuan-tuan, pada 15 hari bulan Isnin minggu lepas, saya dapat penataran ini daripada EPRD kepada Tuan Haji Zainuddin tadi bersama saya, lantikan baru sebagai JU Negeri kali kedua. Kemudian pada 16 hingga 19 minggu lepas, ceramah pembudayaan kajian tindakan dalam talian. Sebab tu saya kena buat juga ikut masa dia. Walaupun tak dapat penuh, saya sediakan slide tu kepada asas untuk buat tugasan satu. Okey, kemudian start pada minggu ni lah, pada hari semalam hinggalah pada hari 31, catatan perhatian tugas 1. Kemudian waktu cuti sekolah nanti tugas 2. Tapi tugas 1, 2 dah jelas dah. Saya dah terangkan pada tuan-tuan. Jadi bila nak kena bentang ni, sebenarnya hari ni sepatut bentang untuk catatan pemerhatian. Tapi saya akul oleh kerana kita ada teknikal, hari ni baru kita bertemu. Jadi tuan-tuan tak perlu bentang dalam ni. Tuan-tuan cuma masukkan dalam template yang saya bagi, rename nama sendiri. Macam siapa hantar borang kajian tindakan tu kan, yang micro Excel tu, file ni nanti dalam tu Telegram, tuan-tuan rename, letak nama sendiri dulu. Nama sendiri tu nama depan. Okey, lepas nama sendiri, nama sekolah. Okey, nama sendiri, nama sekolah. Tuan-tuan rename. Okey, kemudian hantar dalam grup Telegram untuk kita buat semakan bersama. Okey, bila tuan-tuan hantar tu, maka saya akan buat semakan dalam tempoh minggu ini dan minggu depan. Di mana pada 6 hari bulan 4,
6/4 hari apa tuan-tuan? Saya dah tetapkan hari Selasa setiap petang. Hari Selasa setiap petang adalah sesi kajian tindakan. Tapi maknanya 6/4 ni kita akan buat secara Google Meet lah. Tapi saya akan cuba test dulu lah line tu. Test 2-3 kali supaya tak ada masalah. Pembentangan itu lebih kepada semakan tugasan. Mana tuan-tuan dah buat 2 tugasan. Tugasan 1 buat pemerhatian, tugasan 2 buat refleksi. Senang sangat cikgu. Boleh siap terus hari ni. Hari esok masuk kelas, buat terus dua-dua terus dapat keputusan. Masuk dalam template yang ada ni. Okey, tuan-tuan boleh send terus dalam grup untuk kita buat secara semakan. Okey. Kemudian pada 11 hingga 23 masa tu kita dah masuk bulan puasa. Okey. Tuan-tuan akan bentang secara bersemuka. Bersemuka ni pada 13 hari bulan 4. Catatkan tarikh ni tuan-tuan Nanti yang ni kita akan keluarkan surat. 13 hari bulan 4 tuan-tuan akan datang sekali lagi di sini juga hari Selasa petang. Saya ambil petang sebab ni permintaan daripada Timbalan Pengurusan Sekolah. Tak nak ganggu sebenarnya cikgu sekolah rendah, cikgu sekolah menengah. Masa sekolah rendah memang minggu ni dah PDPC. Tapi sekolah menengah masih lagi PDPR. Tapi bulan 4 ni semua dah PDPC. Tambah-tambah bulan puasa pula tu kan, datang perut dah lapar, nak buka, sibuk nak buat jawadah dan sebagainya. Tiba-tiba nak kena datang bentang. Ini bukan arahan saya. Apakah daya saya melaksanakan amanah. Okey, tuan-tuan datang bukan apa. Datang nanti tuan-tuan, kita bersama JU yang dibimbing. Okey, kita ada JU. JU ni rakan mentor tadilah. Contoh siapa yang dengan kluster agama, contoh yang subjek agama mungkin dengan Ustaz Ahmad Mazhar dan juga Ustaz Wani Arman. Contoh. Siapa yang untuk bahagian sains dengan Cik Irwan, contoh. Siapa tingkatan 6 mungkin dengan saya ataupun Cik Hafizah nanti kita akan tengok susun. Kita semak bersama-sama. Maksudnya one shot tu semak, tak ada masalah, okey fine. Kita pergi pada next seterusnya. Okey. Step seterusnya adalah step yang ketiga, tugasan 3 ni. Yang ni tuan-tuan kena buat di sekolah masing-masing. Okey. Sebab saya cuba kalau boleh buat sebulan sekali je kita jumpa. Sebulan sekali Google Meet. Maksudnya 2 kali lah. 2 kali tu, sekali Google Meet, 1 PDPR kita bersemuka. Tapi kalau contoh tak boleh, masalah Google Meet ni lambat, susah, kita bersemuka lah macam ni. Lagipun bulan puasa tak sibuk nak makan dah kan. Kita tak habis pukul 5 lah. Mungkin pukul 4 sebelum asar tu kita dah habis dah. Sebab tuan-tuan akan ada mentor. Mentor kata okey lulus. Bukan lulus maksudnya lulus gagal. Maksudnya okey dah cukup, cikgu punya okey, kita puas hati sebab kita nak masuk step seterusnya. Okey, bila tuan-tuan perlu bersemuka lagi sekali? Pada 18 hari bulan 5. 18 hari bulan 5 tuan-tuan kena datang ke sini PPD lagi sekali juga pada hari Selasa petang. Selasa petang. Tapi masa ni belum raya tuan-tuan ni. Ni masa ni dah suspend, dah sibuk nak raya dah masa ni. Tapi masa tu tuan-tuan dah lengkap dah kita dah. Sebenarnya tuan-tuan kalau betul-betul faham buat, balik ni minggu ni dah selesai dah ABCD AB. Dah ada dah. Boleh bentang awal. Betul. Kita sedia alternatif. Kita sedia alternatif. Siapa yang ready bentang awal, tahniah, kita semua kali akan dapat sijil. Tapi kita bagi satu appreciate penghargaan. Yang ni saya ikut yang negeri tuan-tuan. Tapi kalau yang IPAD. Tapi kalau tuan-tuan dapat lebih awal, saya lagi bersyukur. Alhamdulillah tak payah nak. Sebab pendaftaran kita sekali je. Kita tak ada pendaftaran dah. Sebab saya nak tuan-tuan anggap benda ni mudah. Jangan anggap benda ni susah. Cuma tuan-tuan balik nak cuba nak penuhi sebagaimana yang ada dalam slide ni. Okey? Dan secara penuh pada 24-25, yang ni tuan-tuan kena ingat tarikh ni. 24-25 bukan hari Selasa. Hari apa 24-25 ni? Selasa Rabu 2 hari. Sebab pada minggu itu 23 hingga 31 Mei, sebab dia ambil dengan termasuk Kota Baru, Kelang, Terengganu yang hari Ahad bekerja. Okey, 23 hingga 33 Mei itu adalah level peringkat pemilihan wakil PPD ke JPN. Okay, kita perlu hantar wakil. Maksudnya dalam ramai-ramai yang ada dalam hari ni akan ada wakil pembentangan terbaik di peringkat PD. Kita ambil 2 hari. 2 hari tu bentang penulisan penuh ke? Tak ni, template ni je. Bentang template ni. Bentang template ni, lepas tu kalau ada data-data sokongan tak cukup boleh tambah.
dan sangat meyakinkan dan sangat ikut panduan dan sebagainya yang terbaik dan mengikut kluster. Saya sebut mengikut kluster. Sebab tu kita ada 5 kluster tadi. Kita akan hantar tuan-tuan ke peringkat negeri. Okey, sampai di peringkat negeri nanti JU negeri pula akan uruskan. Label PPD kat mana? Tu start yang ada warna biru ni tuan-tuan. Ini tindakan kita. Okey, pada lepas raya ni, maksudnya 24-25 ni adalah lepas raya puasa. Kita datang PPD, kita akan buat pemilihan yang terbaik. Yang wakil PPD katakan 10 wakil, 5 sekolah menengah atau 5 sekolah rendah, ataupun 5 tu mewakili 5 kluster. Yang tu terpilih ke peringkat PPD. So tuan-tuan akan diuruskan oleh penyelaras negeri pula nanti. Okey, penyelaras negeri nanti Cik Syam Saleh. Beliau akan tentukan. Mungkin kena pergi sana ke, atau mungkin dalam talian ke, itu saya tak pasti lagi, belum dapat detail. Tapi yang saya dapat makluman, pemilihan tu nanti paling kurang dalam talian lah, sebab ada soal sidik. Okey, bagi yang tak terpilih di peringkat negeri nanti, katakan dia ambil 10 orang, kita ada 40. So 30 lagi akan dibuat level PPD. Kita pula akan buat. Maksudnya di jabatan akan uruskan lah sampai tuan berjaya menghasilkan penulisan. Tapi di akhir program sampai Julai, semua sekali dapat sijil jurulatih daerah. Okey, di mana yang katakan 10 dipilih peringkat negeri, 30 akan diuruskan peringkat daerah. Tuan-tuan akan mula buat penulisan mengikut format yang saya bagi. Saya akan bagi format lagi nanti. Ini template data. Nanti saya bagi format penulisan. Tuan-tuan suruh in je masuk. Cuma ubahlah, masuklah gaya penulisan sebagai penulisan seperti kajian tindakan. Kemudian pada 6 hingga 11 kita akan buat semakan penulisan di PPD. Mana tuan-tuan, tarikh saya tak letak lagi lah, sebab ni dah masuk fasa kedua. Kita akan tengok keadaan, tuan-tuan akan datang lagi macam ni. Kita buat semakan, kita bentang, tuan-tuan akan bentang slide dan sebagainya. Settle semua sekali, kita akan buat pengantaran kajian tindakan. Tuan-tuan kena hantar semua sekali kajian tindakan, sebab permintaan Tuan Bahrum. Tuan Bahrum minta collect kajian tindakan, sebab tuan-tuan aset daerah. Tuan-tuan aset daerah. Okey, dan juga aset kepada negeri. Okey, arahan Cik Syam Saleh pada saya pun, saya kumpul kajian tindakan cikgu-cikgu. Okey, saya perlu kumpulkan. Kemudian selepas itu laporan tuan-tuan, nanti saya akan buat satu jawatankuasa khas pemilihan, bukan pemilihan, penyuntingan. Itu Dr. Tan insya-Allah akan terlibat secara langsung. Dr. Tan mungkin akan jadi salah seorang one of auditor untuk menyunting laporan kajian tuan-tuan yang dah lengkap tadi. Sebab apa? Kita nak terbitkan buat kali pertama dalam sejarah PPD sejak para Parlimen Suara menubuhkan Melaka, kata Tuan Bahrum dululah. Kamu dah tak dengar ayat tu ya, Puan Timbalan? Dulu selalu dengar, sejak para Parlimen Suara tubuhkan Melaka. Jadi kita akan terbitkan jurnal kajian tindakan PPD Bera tahun 2011. Tuan-tuan lah orang yang pertama masuk dalam jurnal itu nanti. Satu jurnal 10 markah mata jam kredit tuan-tuan. Mana mudah sangat, boleh dapat lebih pada 42 jam kredit nanti. Lepas tu pada bulan Julai kita akan buat persidangan. Macam saya sebut tadi, kita akan buat pembentangan kajian tindakan untuk kluster. Tingkatan 6 ada, TS25 ada, tuan-tuan pun ada. Okey. Dan kita akan buat upacara penyerahan sijil watikah jurulatih kajian tindakan daerah. Tuan-tuan akan dapat insya-Allah. Okey. Kemudian yang bawah tu 20 hingga 30 Julai tu di peringkat kebangsaan. Yang mana terpilih peringkat negeri, dia akan terpilih ke peringkat kebangsaan. Kita doakan kawan-kawan kita yang terpilih. Mungkin tuan-tuan dalam kalangan ni mana tahu kan terpilih, katakan 10 terbaik sampai negeri, negeri pilih 5 hingga terbaik wakil negeri ke peringkat kebangsaan. Tak mustahil tuan-tuan. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Boleh tak boleh? Boleh dengan izin Allah insya-Allah. Kita doa sama-sama sebenarnya dah habis dah. Saya tak ada apa dah. Selain ni dah habis dah. Itu saja. Yang ni lebih pada penerangan kita, kenapa kita buat kajian tindakan kita sebagai pencetus budaya, lahirkan inovasi. Ni kesimpulan dia. Dapatan kajian, faktor berjaya dan gagal, itu peringkat cadangan. Jadi rumusannya, jadilah ejen perubahan cikgu-cikgu. Sebab dengan ejen perubahan, maka kita dapat mengubah norma baru. Dah habis dah. Okey, saya nak tunjuk yang slide tugasan ni. Okey, ni template tugasan tu, tuan-tuan. Okey, macam ni template ni saya namakan pasang siap KT21. Itu sebenarnya tajuk kajian tindakan saya. Untuk maklumat tuan-tuan, yang mungkin salah satu yang saya akan buat. Okey. Jadi tuan-tuan menggunakan template pasang siap ni. Yang ni sebenarnya IPRD tak bagi. Ni saya buat berdasarkan benda dah ada. Kita inovasikan je. Kenapa Tapi, dia tak bagi? Kenapa dia tak bagi? Dia suruh fikir sendiri. Dia tak ada template ni.
Tuan-tuan bentang ikut formasi. Tapi saya nak selaraskan, tuan-tuan guna template ni. Saya namakan template pasang siap KT21, kajian tindakan tahun 21. Tugasan ni tuan-tuan bubuh nama kajian tindakan disediakan oleh. Yang ni tuan-tuan rename nanti. Rename nama tuan-tuan. Saya sebut tadi, mula-mula letak nama tuan-tuan, nama sekolah, lepas tu titik tindih, tajuk kajian. Tajuk boleh berubah, jangan bimbang. Selagi tak Viva tu selagi tak Viva boleh tukar tajuk. Jangan bimbang tuan-tuan mari tuan-tuan ada Viva lah nanti bulan 7 nanti kita Viva. Lambat lagi. Okey, ini tugasan 1. Sebenarnya jadual tadi juga saya edit je. Tuan-tuan pun isi je lah kat situ. Senang nak bentang. Dah ada timeline kat tepi tu kan, tarikh, kelas, syarta, pematian. Okey, bentang hari ni sepatutnya. Tapi tak apa, saya percaya tuan-tuan boleh buat sekaligus. Saya rasa Bali ni dah sampai ABCD, AB dah. Boleh terus fill in. Okey, ini tugasan 2. Okey, ingat tuan-tuan, 6 hari bulan 4. 6 hari bulan 4 kita akan bentang 2 tu je. Tugasan 1, tugasan 2. Tuan-tuan guna template ni. Okey, cara Google Meet macam mana? Maksudnya sebelum 6 hari bulan 4 tuan-tuan hantar je dalam Telegram. Tak apa, kawan-kawan share pun boleh baca, tak ada masalah, kita semak sama-sama. Nanti pada 6 hari bulan 4 mungkin kita akan buat secara Google Meet nanti. Mungkin siapa-siapa akan bentang, ataupun saya akan sebut je contoh-contoh yang perlu di-improvement, contoh-contoh yang dah bagus untuk kita jadikan contoh. Mungkin macam itulah pada 6 hari bulan 4. Jadi tuan-tuan cuba luangkan masa. Kepada yang tak boleh luangkan masa, contoh masa tu tengah marking paper, masa tu tengah jaga STPM, masa tu tengah kursus dan sebagainya, tak apa, tuan-tuan ada masa lain. Sebab kita buat Google Meet. Macam ni pun, yang tak dapat hari ni, tolong sampaikan pesan pada kawan-kawan. Saya akan buat siri 2 pada hari Jumaat petang. Saya buat siri 2 pada Jumaat petang secara, kalau boleh, secara Google Meet lah. Tuan-tuan, saya akan terang benda ni secara Google Meet pada hari Jumaat petang ini, 20, berapa, 26 Jumaat. Tolong ingat ke kawan-kawan ni. Jadi yang mana kawan-kawan tak ada hari ni, tuan-tuan tolong share link, masuk dalam tu. Saya akan beritahu Jumaat petang saya tak datang ni, saya akan buat secara Google Meet. Kalau tuan-tuan nak join pun, nak fahamkan lagi pun boleh masuk. Tapi inilah slide dia, tak ada slide lain. Okey. Dan seterusnya, ni tugasan 2. Okey, tuan-tuan bersemuka PPD 13 bulan 4 akan datang sini. 6 hari bulan 4 secara online, 13 bulan 4 secara, masa ni dah puasa tuan. 13. Belum lagi tak? 16 puasa kan? 12. Mana dah puasa lah. Kata nak sedia minum petang macam tu. Tuan-tuan keluar ni terus ambil ya. Sebab kita buat masyarakat sebelum ni, kat kantin semua tak habis. Sebab cikgu turun terus balik macam tu. Jadi saya pesan dekat makcik kantin tadi, letak kat atas makcik, nanti senang kawan-kawan saya terus ambil je. Okey, ni step yang seterusnya. Dah ada tarikh tuan-tuan. Jangan bimbang, ada masalah kita bincang dalam tu. Selesai tugasan 3. Mana tuan-tuan sebenarnya ada 3 tugasan saja. Selebihnya nanti kita Viva bila dah lengkap peringkat stage. Dan di peringkat akhir nanti pada 24 dan 25. Kalau boleh tarikh-tarikh penting 24, 25 itu adalah final. Tuan-tuan akan bentang 2 hari tuan-tuan Maksudnya hari ni kalau tak habis, sambung pada hari esok. Tuan-tuan akan bentang menggunakan ni, tapak slide ni, bentang kat sini. Maksudnya ada 40 orang, 40 orang akan bentang. Mungkin hari ni 10 orang, 20 orang, hari esok 20 orang lagi bentang macam tu. Sebab kita nak pilih yang terbaik. Kemudian yang pilih tu nama kita terus hantar ke jabatan. Lepas tu tuan-tuan, jabatan akan ambil. Yang tak jabatan ambil, saya akan ambil. Kita akan teruskan dengan tulisan pula. Okey, setakat tu dulu tuan-tuan. Ampun maaf, masa tepat jam 5 petang. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan-tuan sekali lagi. Majlis Melakakan ucapan terima kasih khususnya kepada Puan Timbalan, Puan Dasimah binti Yahya Osman, Timbalan Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Bera, di atas persediaan bersama-sama sehingga akhir. Begitu juga dengan tuan-tuan yang mana tanpa kehadiran tuan-tuan dan juga rakan-rakan saya di Pejabat Pendidikan, Cik Irwan, Ustaz Wani Arman, Cik Gairul, Ustaz Ahmad Mazhar, dan siapa lagi yang belakang kalau ada, dan yang lain-lain lah Dan tuan-tuan sendiri khususnya, terima kasih banyak kerana sudi hadir, dengar daripada awal hingga akhir celoteh saya. Ampun maaf sekiranya kata-kata saya menggurih perasaan. Saya tak ada niat menggurih perasaan ataupun menimbulkan sebarang ketidakenakan pada tuan-tuan. Jika ada, saya mohon ampun dan maaf. Dan saya harap tuan-tuan dapat bersama-sama dalam menjayakan program pendidikan ini di bawah EPAD, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih dan ampun maaf, dan kita akan berjumpa pada berapa bulan tuan-tuan?
Ingat tak? Pada berapa bulan? Pada 6 hari bulan. Lambat lagi. Lambat lagi ke? Tak lama dah. 6 hari bulan 4 secara Google Meet. Okey. InsyaAllah saya akan buat surat macam ni juga. Satu Google Meet, satu bersemuka, saya keluar satu surat. Okey. Cuma tuan ready je lah. Saya memang ambil pada hari Selasa petang. Kepada yang tak dapat, kita akan buat secara tu. Okey, itu saja. Terima kasih. Banyak cakap, banyak silapnya. So saya mohon ampun dan maaf. Yang baik datang pada Allah, lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya kita semua datang pada Allah SWT untuk kita saling kenal mengenali, baiki antara satu sama lain. Tegur-tegur yang mana silap dan salah. Okey tuan-tuan, sekali lagi tolong ambil makanan ya. Jangan terus balik. Kalau tak nanti makanan tak habis ya. Boleh. Lupa pula nak buka soalan. Jangan boleh. Hari bulan 4 Dataran. Dataran. Jadi macam mana boleh kami sebab better kita buat yang untuk sentuh kan? Okey, kalau macam tu sempat tak sebelum 25 selesai semua? Bulan 5 sempat kan? Boleh, tak ada masalah. Boleh ada kelonggaran. Cuma nanti yang penting nak pemilihan tu nanti. Pemilihan ke peringkat negeri. Negeri tu pada 24-25 kan? Pemilihan 24-25 bulan 4. Kalau cikgu sempat habiskan kitaran A, B, C, D, A, B tu, tak ada masalah. Boleh. Boleh insyaAllah. Fleksibel. Okey, ada lagi cikgu, minta maaf cikgu, saya tak perasan soal jawab. Kalau ada, kalau tak sempat hari ni boleh PM tepi. Kalau segan malu bertanya, tak ada masalah. Okey, kalau tak ada apa, sekali lagi kita orang baris 1 ada. Tak ada baris 2. Tak ada baris 3. Tak ada. Terima kasih banyak sekali lagi tuan-tuan. Pemaaf tak segala-galanya. InsyaAllah kita jumpa pada hari yang berikutnya. Okey, cuma saya nak mohon kerjasama. Siapa yang mohon borang GC baru ni yang dah hantar GC, tolong PM saya. Sebab saya akan buat satu sesi bersemuka kepada yang siapa dah isi borang GC untuk kita buat bimbingan. Okey, kita akan buat bimbingan pada tuan secara personal maksudnya tuan-tuan datang bawa dokumen saya makkan apa, kemudian kita datang pula ke sekolah yang isi borang GC baru-baru ni. Boleh PM saya. PM saya sebab saya perlu data tu, sebab saya tak tahu berapa orang isi borang GC baru ni. Okey, itu saja. Terima kasih Puan Timbalan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Tolong ambil makanan di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.